Tes, tes, tes. Oke. Tes, 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 tes. Oh, cantik. Tes, oke, testing. Oke, sekarang kita masih menunggu lagi. Kita punya meeting nih. Perkongsian amalan terbaik dalam pendidikan, terutamanya daripada pendidikan jasmani dan juga kesihatan. Saya suka nih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Boleh dengar suara saya ke? Waalaikumsalam, dengar sangat jelas. Macam Salam. mana? Okay, Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang berada di dalam perkongsian ini. Terima kasih juga, saya tengok ada juga pakar-pakar hebat yang sudi bersama-sama dengan saya. Saya ni adalah perkongsian. Kenapa perkongsian nanti saya tunjukkanlah di akhir nanti. Kenapa saya rasa dah sampai masanya saya kena berkongsi dengan semua pengamal pendidikan jasmani. Okey, pendidikan kesihatan dan juga pendidikan sains sukan. Dia ada kaitan lah. So, untuk sebelum kita mulakan dulu dah dengan umum kitab Al-Fatihah supaya Allah Ta'ala memberikan kelancaran dengan majlis ilmu kita ni. Al-Fatihah. Okey, amin amin ya rabbal alamin. So insya-Allah nanti Tasha admin, saya juga bersama dengan saya punya teknikal daripada Pusat Alumni, Persatuan Sains Sukan dan juga daripada teknikal saya. Tasha ada di sini, saya harap Tasha boleh record. Okey, saya harap perkongsian ini secara santai dan insya-Allah saya akan cuba bagaimana hasil saya punya perkongsian semua yang ada dekat pada petang ini akan dapat manfaat dan mudah. Saya punya konsep belajar sikit tetapi insya-Allah anda semua dapat memahami apa yang saya nak perkatakan. Tapi sebelum tu, sebelum saya nak meneruskan saya punya perkongsian, saya nak tengok dulu sedikit tahap pengetahuan anda semualah. Boleh? Saya harap bolehlah share dengan sikit tahap pengetahuan semua
Okey, masing-masing nampak tak slide kat sini? Nampak tak slide Nampak. Okey, tolong buka kat Menti, www.menti.com. Lepas tu masukkan kod kat situ. Saya punya soalan senang dia, sejauh manakah tahap pengetahuan anda berkaitan dengan inovasi dalam pendidikan? Anda boleh letak pertama sangat baik, sederhana, lemah, sangat lemah. Saya nak dapat dulu apa mood yang saya nak sampaikan ni, gaya macam mana. Okay, so boleh masing-masing buka kat handphone pun tak apa, www.menti.com. Lepas tu typekan kod tu, 53567810. Okay, and then jawab soalan saya tu. Senang dia, boleh pilih sangat baik, sederhana, lemah, sangat lemah. Okay, jawab lepas tu submit kat situ. Supaya saya dapat tengok sejauh mana, siapa audiens saya ni sebenarnya. Sebab saya tengok ni hebat ni, ada daripada JPN Pensyarah. Okay, kita tengok tu. Okay, dah ada 4 orang yang respon, Alhamdulillah. Saya harap semua boleh respon supaya saya dapat tahu saya nak gunakan approach pedagogi yang macam mana. Saya tahu ramai kat sini yang bidang kaedah pengajaran kan. So saya punya set induksi saya adalah nak tengok sejauh mana siapa audiens saya ni. Okay, cikgu-cikgu, tuan-tuan, puan-puan, doktor-doktor boleh tulis sini. Ada 17 yang respon kat sini . Okay. Kita dapat tengok Okay, boleh respon lagi. Saya bagi masa dalam 2 minit. 2 minit kita respon. InsyaAllah. Kenapa saya buat perkara ni saya nak tunjukkan bila mana konsep PDPR kan. Kita pun tak tahu. Boleh digunakan konsep ni. Saya ada banyak apps sistem cloud yang free yang boleh kita gunakan dalam PDPR. Contohnya lah kalau guru-guru lah. Kalau kelas saya online, saya akan gunakan konsep ini supaya saya nak tengok dia boleh menggunakan, contoh saya pakai Mentimeter ni untuk apa? Untuk tengok sejauh mana refleksi pengajaran saya di akhir. Ataupun saya gunakan ni kalau saya banyak bagi talk di sekolah-sekolah ke ataupun di kebanyakan di Indonesia lah sebab saya ada kelas master kat sana pun saya akan menggunakan konsep ni sebab saya nak tengok sejauh mana mereka ni tahap kefahaman mereka faham ataupun dia orang apa yang dia orang nak tahu. Kadang-kadang saya tidak menyalahkan peserta. Once dia tak buka video, mungkin anda yang berada di sini pun lebih arif kan. Bila dia tak buka kamera tu, maksudnya kalau dia buka kamera dekat online ni, maka dia telah menggunakan data yang banyak. Jadi kita sebagai pengamal, sebagai pendidik, kita kena faham pelajar kita ni. Kalaulah dia buka kamera tu, data dia sangat apa? Laju. Habisnya itu baru satu paper, baru satu subjek kan, belum subjek yang lain. Jadi saya menggunakan approach ini yang memudahkan. Saya ada banyak lagi, mungkin di lain masa nanti insyaAllah saya bantu. Ada Sokratif punya konsep, ada banyak lagi. Canva punya konsep, ada banyak lah yang saya boleh cerita. Tapi hari ini saya tunjukkan satu, yang mana kita boleh merungkai, melihat dan macam mana nak gunakan konsep. Dia sangat senang dia. Dia tak perlu pun buka yang terlalu berat, hanya buka kat menti.com, lepas tu type apa kod yang ni dan pelajar ataupun peserta dapat menulis. Okey, kalau kita lihat kat sini lebih kurang 44. Yang bagusnya kat sini saya dapat tengok siapa yang respon. Saya punya konsep adalah no student left behind. Kalau dalam kelas saya ada 60 orang, bermakna saya nak 60 tu respon terlebih dahulu. Sebab saya tidak dapat memastikan dalam rancangan pengajaran kita dalam rancangan pengajaran kita ada tulis itu di sepanjang proses pengajaran pembelajaran pelajar dapat, siapa pelajar tu atau murid dapat. Murid tersebut bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, tetapi maksud murid tersebut dari segi penilaiannya adalah keseluruhan murid. Bila keseluruhan murid, kalau dalam kelas kita ada 60 orang kena respon. Ini maksud saya. Jadi saya menggunakan pendekatan OBE, Objective Based Education. Kenapa? Kerana saya nak melihat sejauh mana ianya dapat memberi manfaat, sejauh mana konten yang saya sampaikan dapat dikuasai oleh murid ataupun peserta saya. So, kalau kita tengok sini 48 orang. Okey, anggaplah 48 orang ni yang ada. Jadi kalau tuan-tuan semua lihat di skrin ini, yang besar kat sini, sederhana ini di tengah. Apa maksud sederhana di tengah? Sederhana di tengah ini adalah
mereka yang menjawab paling banyak dalam jawapan tersebut. Sederhana. Paling ramai ni sederhana. Saya tahu ramai dah biasa dah gunakan konsep Mentimeter, tapi saya nak tunjukkan bahawa bila aras sederhana yang menjawab yang paling banyak tu berada di tengah, bermakna saya dapat tahu dah level ataupun tahap ataupun cara penyampaian saya tu di mana, macam mana. Okey jelas So saya biarkan ini dulu. So tahap yang saya kena gunakan adalah sederhana. Kenapa sederhana? Itu bergantung kepada tahap pemahaman kita lah. Satu. Yang kedua, kita sedia maklum kan, kalau pengamal pengajaran dia memang kena faham berkaitan dengan approach pedagogi yang ada kan. Saya dah pernah sharekan sebelum minggu lepas pada hari Sabtu pun saya dah share. So dalam pengajaran kita bukan hanya tahu pedagogi saja, tetapi kita kena tahu pedagogi, kita kena tahu pedagogi ni lebih kepada murid sekolah rendah, sekolah menengah kita pakai pedagogi, lebih kepada spoon feeding kan. Kita mengajar sekian-sekiannya. So kalau orang dewasa universiti, saya ataupun rakan-rakan pensyarah yang ada, rakan-rakan daripada IPG ke college community dan sebagainya, level orang dewasa kita kena pakai andragogi. Andragogi ni maksudnya adult learner, orang dewasa ni pengajaran. Bagi sikit dan seterusnya murid ataupun mahasiswa atau pelajar tersebut dia perlu mengupas balik. Mengupas perkara itu. Ini perkara yang sangat penting. Yang kita kena tahu cara kita nak menyampaikan. Kan? So kalau dalam audiens sekarang ni saya nak gunakan apa? Bila saya tengok tadi ada sederhana, maka approach saya nak ajar pada petang ini perkongsian saya kena menggunakan heutagogy. Apa maksud heutagogy? Ada kali ni saya kena pakai pedagogi, ada kali ni saya kena pakai andragogy. Faham Ada kali saya kena spoon feeding, ada kali saya kena pakai adult learner punya konsep. Bagi sikit merangsang pemikiran supaya dia bercambah. Sebab tu kalaulah dalam ni ada rakan-rakan ataupun student, kalau dia berada di institusi pengajian tinggi, IPG ke, tak kisahlah, universiti ke, contoh UPSI lah. Kalau ada dalam ni pelajar saya sekalipun, kalau kita tengok pensyarah tersebut, dia bagi sikit, dia suruh kita explore perkara tersebut. Kena ingat anda berada di universiti, itu adalah andragogy. Dan seterusnya adalah cybergogy. Saya menggunakan elemen hari ini, ada andragogy, ada heutagogy-nya, ada juga cybergogy. Saya menggunakan elemen teknologi dalam saya punya ni. Maksudnya kena buka website, kan tadi kan Mentimeter dan sebagainya, nampak. Saya embedkan semua kaedah pengajaran ini dan saya sharekan dalam saya punya sesi. First step jelas Okay, Alhamdulillah. So, terima kasih banyak atas tu. Saya dapat tahu dah bahawa saya kena gunakan style approach yang macam mana dalam sharing session saya. Okay, next. Barulah saya boleh buka saya punya slide So boleh nampak kot Saya rasa insyaAllah boleh nampak. So terima kasih banyak-banyak kepada semua. Saya rasa nampak Boleh respon saya tak? Nampak tak slide ni? Ada seorang boleh respon saya? Nampak. Okay. Nampak. Okay, terima kasih. Saya tadi terperasan, saya tengok ada saya punya cikgu saya kan, saya mohon izin restu Dr. Raibah ada sini. Allahu Akbar, rasa kecilnya saya nak kongsi dengan doktor, banyak saya belajar dengan Dr. Raibah, Dr. Siti ada ni kat sini. Saya mohon untuk minta bantuan dekat saya punya cikgu-cikgu ni. Okey. Selamat datang kepada semua. Terima kasih. So ini adalah sebenarnya bukanlah perkongsian saya ni baru hari ni je. Sebenarnya saya dah banyak, kebanyakannya saya berdirect pada sekolah. Sekolah-sekolah. Ada juga pada perkongsian dengan PPD. PPD tu kebanyakan saya buat kolaborasi dengan Yusof Ahmad. Kalau kenal lah kan, alumni UPSI batch wajah. Sekarang ni dia jadi guru cemerlang sejarah. Dulu dia sains sukan, dia sama dengan dia senior saya, tetapi bila dia masuk option sejarah, dia tukar jadi dapat guru cemerlang sejarah. Saya kongsikan, saya ada bidang kaedah, dia embedkan dalam subjek sejarah. Sebab saya ada metod kaedah bagaimana pengajaran tersebut, tapi dia embed dalam syllabus dia. So terima kasih untuk first ni, sebab dia inovasi. Dia tak boleh kuliah umum, saya terpaksa terhadkan. Sebab kemungkinan selepas ni baru saya akan umumkan lah. Sebab saya nak yang ada dalam ni, data sistem ni pun saya ambil. Data-data ni saya ambil. Saya nak tengok mungkin saya boleh bantu anda jadikan produk-produk itu dikomersialkan dan sebagainya. Okay.
Okey, seterusnya saya perkenalkanlah, mungkin ada yang tak kenal saya sedikit taklah hebat sangat pun. Nama saya Muhammad Izzuan bin Syarif seperti dalam paparan Saya berasal dari Batu Pahat di Johor. Saya tengok dalam sistem saya ni ramai daripada orang Johor, orang Batu Pahat pun ada kan. Saya anak kedua daripada 6 beradik. So daripada 6 beradik, saya seorang je yang merantau ke negeri Perak. Yang lain semua berada di Batu Pahat. Kan akak saya cikgu di Batu Pahat, pendidikan khas. Adik saya pegawai MPOB di negeri Johor tapi dipostingkan di Batu Pahat. Adik saya yang seterusnya kerja di klinik di Batu Pahat. Seterusnya adik saya yang seorang tu jaga madrasah Hafiz dekat Batu Pahat. Adik saya yang bongsu sekali telah meninggal lah, kembali ke rahmatullah. Tapi alhamdulillah niat dia nak jadi hafiz tapi tak kesampaian, bawah pun 15 juzuk tapi Allah Ta'ala lebih sayangkan dia. Itu sikit tentang perkembangan saya telah berumah tangga. Alhamdulillah bertemu jodoh pun di UPSI. And wife saya guru sains, option dia fizik. Okay, ini sejarah pendidikan saya, pengajian saya. Degree, master dan PhD saya semua di UPSI. So UPSI ni memang saya punya sentimental value sangat tinggi di sini. Dan sebelum tu saya diploma pengurusan makanan. Kenapa ni UiTM makanan tak ada kaitan langsung pun dengan sukan. Semua orang tertanya-tanya saya. Saya sebenarnya kenapa saya ambil diploma pemakanan, sebenarnya saya masa sekolah saya aktif. Kalau tengok tu background tu sekolah high school. Saya high school Batu Pahat. Saya belajar kat sini lah. Saya memang aktif sangat bola sepak, mewakili negeri Johor. Dia main olahraga dan sebagainya, tetapi disebabkan saya ACL lutut saya tidak boleh ambil pun dalam sukan. Saya sangat kecewa. Saya dapat interview dekat UiTM untuk sukan, tetapi saya tak berlepas untuk fitness test dan sebagainya. Saya sangat kecewa dan saya alhamdulillah ada cikgu saya yang mengatakan tak apa, ambil aja diploma ni sebagai stepping stone untuk buat degree. Tekad saya memang minat dalam sukan, tapi saya boleh dikatakan saya belajar dalam bidang yang saya tak minat. Pemakanan saya belajar, tapi alhamdulillah rupanya dulu boleh transfer kredit. Saya ada pemakanan nutrition. Jadi bila saya ambil sukan rupanya ada linkage. Alhamdulillah Allah Ta'ala kaitkan juga saya kat situ. Okey, fokus saya punya bidang saya adalah kaedah pengajaran, metodologi dan kaedah pengajaran. Okey, sebelum ni saya dekat UPSI ni daripada tahun 2012, 1 Bulan 10 2012 sehingga kini lah saya berada di Fakulti Sains Sukan dan Perkhidmatan UPSI. Dan sebelum tu saya berkhidmat di MRSM. Saya tengok rakan-rakan MRSM saya pun ada di sini. Terima kasih kepada Mara 2009. Walaupun saya sebenarnya lepas di UPSI saya dapat penempatan di KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi saya memilih untuk jadi ataupun nak mencuba bidang lain. Maksudnya di bawah kementerian luar bandar lah. So saya berada di situ. Tak lama pun jodoh saya dengan Mara, tetapi banyak perkara yang saya belajar. Saya first dipostingkan di MRSM Bentong, saya buka maktab, buka sekolah baru. Dan apabila landslide itu runtuh, saya pun tukar ke MRSM Tuan Abdul Razak Pekan. Selalu konsep pengajaran saya suka learning by doing. Saya ni jenis slow learner. Terus terang saya kata, saya tak malu pun nak mengatakan saya sangat lambat. Tapi bila orang tunjuk cara, saya boleh buat. Tunjuk cara saya boleh buat dan saya boleh lebihkan dia. Jadi sesuailah dengan inovasi kita yang kita nak share ni adalah lebih kepada tunjuk cara. Saya harap sangat yang hadir ini dapat faham. Saya akan tunjukkan cara. Kalau tak faham boleh terus direct tanya. Dan saya selalu pegang, insyaAllah kalaulah ada kebaikan yang saya buat ini, Allah Ta'ala mudahkanlah urusan saya. Saya harap anda pun begitu jugalah. Baru saya nak masukkan, inilah hari ni topik kita, amalan terbaik inovasi dalam pendidikan, pendidikan jasmani, kesihatan dan pendidikan sukan. Ini sekarang saya berada di Jabatan Sains Sukan lah. So ada nombor telefon saya, ada email saya. Saya memang tak ada isu pun. You nak tanya saya ke apa-apa saja. Untuk makluman, start minggu lepas saya punya handphone pun dah hang. Saya pun dah banyak tak boleh baca. Sebab saya tengok dah beribu orang WhatsApp saya tanya saya berkaitan itu amalan PDPR kan. Amalan terbaik dalam pendidikan jasmani dan kesihatan. Saya bergandingan dengan Cikgu Jafri. Habis saya punya Facebook, habis saya punya handphone. Saya tahu mungkin ramai nak bertanya, tapi saya tak boleh nak balas sebab penuh. Habis handphone terpaksa saya install balik WhatsApp saya. Okey, apa objektif kita hari ni? Objektif saya nak fokus kepada 4 perkara je. Okey, objektif kita pertama sekali, saya nak memberi pendedahan konsep asas inovasi yang boleh diterapkan dalam pendidikan. Tapi kita fokus kepada PJ dan pendidikan sains sukan. Tetapi insya-Allah cikgu-cikgu yang berada ni saya tengok ada daripada bahasa Inggeris pun ada di sini. Cikgu bidang TESOL. Saya tengok student saya ada di sini. Ashbinda kan.
Saya tengok ada ni tadi saya perasan tadi. So, pertama sekali konsep asas inovasi yang kita kena tahu. Basic fundamental. Yang kedua, model instruksi. Okay, saya akan tunjukkan model yang simple yang boleh diguna pakai, yang menjadi asas, yang menjadi panduan kepada kita untuk apa? Untuk melihat sejauh mana panduan untuk menghasilkan sesuatu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bermakna. Okay. Seterusnya yang ketiga, instrumen pentaksiran ataupun penilaian. Ada tak penilaian? Kita dah buat sesuatu perkara ni. Tetapi apa kaya ukur kita? Apa penilaian yang kita nak bagi? Ataupun apakah perkara yang menjadikan alat itu atau apa yang kita hasilkan itu dapat menjawab, dapat mempunyai kualiti yang kita harapkan. Dan yang keempat, saya akan share bagaimana cara komersialan dan hak cipta inovasi yang dihasilkan berdasarkan keperluan semasa. Saya faham, terutamanya IPG kan. Yang bab 4 ni memang saya rasa berat sebenarnya. Okay, kenapa saya kata selalunya terutama IPG pun kerap juga buat penganjuran. UPSI pun selalu, UPSI pun selalu kerap sangat buat penganjuran. Tetapi kalaulah saya ni orang luar daripada industri datang, saya tengok kalaulah tak ada hak cipta itu, kalau saya tiru, saya buat, kita tidak boleh dipersalahkan. Sebab kita tidak melihat itu sebagai salah satu hak cipta kita. Sebab tu bila orang kata, Wan buat pameran lah Wan, Wan buat pameran lah Wan. Saya boleh buat pameran dan saya akan keluarkan alat yang betul-betul saya telah ada sedikit sekurang-kurangnya elemen hak cipta tersebut. So ini saya nak ceritakan tentang kepentingan benda ni. Ini sangat penting. Takat ni faham objektif saya? Ada 4 dia yang saya nak sharekan. Doktor, Yap. Maaf ganggu, slide doktor tak gerak. Alamak, tak gerak. Okey, nampak? Ya. Nampak. Oh, tak gerak Astagfirullahaladzim. Okey. Ni nampak objektif Saya rasa saya tak boleh slide show tapi saya harap tuan-tuan nampak lah apa yang saya nak share ni. Okey. Ini objektif yang 4 tadi konsep asas inovasi, model instruksi, instrumen pentaksiran dan komersialan. Bagaimana melihat peluang komersialan Okey, seterusnya ini konten tadi. Ada 5 perkara je, pengenalan inovasi, konsep asas inovasi, model instruksi inovasi, kriteria penilaian inovasi dan juga hak cipta komersialan. Tadi saya kata dah. 5 perkara untuk kita hadamkan, untuk kita sharekan. Saya tahu rata-rata yang hadir dekat saya punya slot hari ini, mereka memang dah biasa dah dengan konsep inovasi. Tetapi hari ini saya nak kalau boleh diterapkan lagi elemen supaya kita punya alat tersebut mempunyai kualiti yang cantik. Okey? Okey, ni nampak Tasha nampak tak Tasha? Nampak doktor. Tasha, kalau saya ni nampak tak penuh? Penuh Tak, kalau doktor nak buat penuh, doktor masa doktor slide tu doktor kena buat tab. Kena pilih yang tab tu. Okey. Okey. Ni nampak Okey, tak apa. Saya teruskan sikit. Berkaitan dengan pengenalan inovasi, ini perkara yang saya nak kita faham. Kalau kita tengok dalam Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, dia kata sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain. Kan? So, apa elemen point yang saya nak highlightkan di sini adalah menggunakan kebolehan kreativiti dan menginovasi dalam membuat inovasi. Elemen kreativiti perlu diterapkan dalam membina inovasi. Ini yang sangat penting. Kreativiti. Nanti saya tengok ujung dia. Apakah sebenarnya rumusan yang kita nak dapat lihat. Okey, saya tengok kat Center for Education Research Innovation 2016 daripada US ini, pelaksanaan produk atau proses baharu yang ketara, kaedah pemasaran baru atau amalan pengurusan organisasi baru atau mewujudkan inisiatif hubungan luar bagi tujuan meningkatkan perkhidmatan dalam organisasi. Okey, nampak tak? Proses baharu. Proses tu ada tetapi proses baharu. Kaedah pemasaran sedia ada tetapi pemasaran baharu. Nanti saya nak buat rumusan apa yang dimaksudkan dengan perkara ni. Pengurusan organisasi memang kita dah sedia ada tetapi dia tulis sini amalan pengurusan organisasi baharu. Ini mesti ada sesuatu ni dari segi point kat sini. Okay, kita tengok Mendy 2020, inovasi bermaksud penciptaan atau reka bentuk semula produk atau proses atau model untuk kepentingan organisasi. Nampak tak? Reka bentuk semula. Ini saya harap kena hadamkan betul-betul. So cikgu ataupun pengamal yang ada di sini kena manfaatkan, kena fahamkan apa yang dimasukkan dengan reka cipta, apa yang dimasukkan dengan inovasi. Nanti saya terangkan. So bila saya buat kajian 2017,
saya banyak juga menghasilkan artikel-artikel berkaitan dengan inovasi ni. Sebab tu saya punya penyelidikan saya, kalau perasan artikel-artikel saya bukan hanya penyelidikan tetapi penyelidikan dan inovasi. Saya kalau buat penyelidikan, saya tak suka buat pelaporan saja. Saya dah biasa dah. Kalau artikel yang saya tulis, mesti artikel tu ada penyelidikan dan ada inovasinya. Hasil tersebut ditonjolkan di dalam artikel tersebut. Penyelidikan dan inovasi. Okey, kalau kita tengok ni apa yang saya hasratkan, inovasi bermaksud pembaharuan, modifikasi atau membaiki idea yang lebih baik daripada yang lama dengan tujuan memenuhi fungsi, memenuhi cita rasa atau memenuhi pasaran tertentu. So maksudnya di sini kita boleh lihat inovasi benda yang sedia ada tetapi ditambah baik. Ingat tu. Benda yang sedia ada tetapi ditambah baik. Itu yang dimaksudkan dengan inovasi. So apa maksud reka cipta ni? Beza. Reka cipta sesuatu benda yang tak ada, yang tidak wujud diwujudkan. Dia berbanding dengan inovasi. So kalau pertandingan reka cipta, kalau dia tulis elemen pertandingan antarabangsa reka cipta. Maksudnya reka cipta ni apa? Benda yang tak ada lagi. Tak wujud pun tetapi diwujudkan. Tapi sekarang kebanyakan pertandingan adalah pertandingan inovasi. Benda yang sedia ada tetapi ditambah baik, dijadikan nafas baru, diberikan satu tambahan fungsi yang lain bagi meningkatkan kualiti dari segi fungsinya, kan tadi saya akan fungsi, cita rasa ataupun memenuhi pasaran tertentu. Dia punya konsep macam konsep handphone lah. Sentiasa dia ada penambahan. Dulu kamera hanya kat belakang, sekarang dekat depan dan sebagainya. Dia memenuhi cita rasa pasaran dan juga memenuhi fungsi kaedah yang baru. Saya kalau misalnya ada yang nak bertanya, terus boleh tanya Saya nak two-way jugalah. Kalau tak saya teruskan. Okey, untuk pengenalan ni ada isu tak? Ada apa-apa nak tanya? Boleh? Jelas tak? Yang kena faham apa itu inovasi? Inovasi perkara ataupun sesuatu yang telah ada tetapi ditambah baik. Itu kena ingat, inovasi. Apa pula dengan reka cipta? Reka cipta benda yang tidak wujud ataupun tidak ada tetapi diwujudkan. Nampak Nampak beza Reka cipta benda yang tak ada tetapi diwujudkan. Inovasi benda yang sedia ada tetapi diwujudkan. Contohnya lampu, stang dia lampu. Kan? Lampu fungsi dia apa? Fungsi dia akhir untuk memberikan cahaya. Tetapi ada orang innovate kan, ada lampu jenis panjang, pendek, bulat, bujur dan sebagainya. Nampak tak? Inovasi di situ. Saya harap jelas sangat. Kena faham betul-betul fundamental dia punya basic pengenalan inovasi itu dulu. Okey, boleh. Okey, ini konsep asas. Selalunya ini yang saya risau sangat dekat semualah. Saya risau sangat kerana apa? Dia punya keinginan tu terlalu besar. Dia tak faham konsep asas inovasi ni. Okey, pertama saya kaji keperluan semasa. Ini biasa. Kaji keperluan semasa ini berdasarkan pengalaman kita. Kita kena tengok. Yang pertama, berdasarkan pengalaman. Kedua, luaskan pemikiran bagaimana pengalaman dapat ditingkatkan. Kita dah ada pengalaman, tetapi macam mana pengalaman itu dapat memberikan lagi nilai tambah yang baru. Kalau kita tengok luaskan pemikiran bagaimana pengalaman dapat ditingkatkan. Maksudnya apa? Teori apa di sini? Ini adalah teori konstruktisme. Pengetahuan sedia ada menghasilkan ilmu baru. Ini memang konsep inovasi. Kena tanamkan konsep pengetahuan sedia ada menghasilkan ilmu baru. Kita nak buat sesuatu, kita kena mahirkan dulu. Kita nak buat sesuatu inovasi. Katalah saya nak buat inovasi berkaitan dengan handphone. Saya kena mahirkan dulu, saya ada pengetahuan sedia ada tu berkaitan dengan handphone dulu, baru saya boleh buat lagi yang terbaik. Konsep teori konstruktisme. Pengetahuan sedia ada menghasilkan ilmu baru. Bila kita dah faham, itu adalah kita punya kekuatan. Kita menguasai sesuatu bidang itu. Kan? Contohnya saya menguasai bidang fisiologi. Saya menguasai bidang tu. Bidang saya sendiri, saya kuasai. Alhamdulillah, itu first dulu. Bila kita dah faham, baru kita next step persoalan dia. Apa masalahnya? Bagaimana saya dapat mengatasi masalah itu untuk membuat sesuatu, membuatnya lebih baik?
dan alat yang saya ada untuk membantu proses ini. Nampak? 3 ni tanyakan diri dulu. Pertama, hadamkan konten. Kita kuasai apa? Dalam dah kuasai, baru kita tanya 3 perkara ni. Apa masalah ni? Bagaimana nak mengatasi masalah ni? Ataupun apakah alat? Alat ni instrumen. Sama ada dia berbentuk alat, berbentuk sistem dan sebagainya. Kita listkan. Okay, nanti saya tunjukkan dia punya model instruksi berkaitan dengan perkara ni. Okay, seterusnya, lakukan perubahan dengan skala kecil. Ni saya kata, selalu ni kita nak buat besar-besar ni. Kan? Kita tak lupa cari benda yang kecil. Kan? Contohnya, saya bagi contoh. Kenapa skala yang kecil? Contohnya, tahu tak macam mana jagung saya pergi kursus inovasi ni. Ada satu penceramah tu, dan lepas dia dulu Menteri Sumber Asli, Mosti. Dia cakap, macam mana jagung ni? Jagung. Maksudnya, bagaimana jagung cup ni kan? Yang jagung yang lerai-lerai ni kan? Macam mana ianya terhasil? Saya pun tak tahu macam mana. Pasal makan jagung kan batang panjang tu. Kita rebus ke, kita bakar ke, makan jagung. Tetapi dia kata tahu tak bagaimana jagung yang lerai-lerai tu, cup corn tu, terhasil. Kita tak tahu. Lepas tu dia kupas, ni idea daripada pengkaji. Wujudnya jagung lerai ni dia kata dari segi perempuan makan jagung. Saya pun terpelik. Perempuan makan jagung sebab dia tengok isu tu bila mana ada perempuan makan jagung, dia pakai lipstick. Dia makan jagung dia nganga kan, dia tak nak lipstick tu kena dekat jagung tersebut. Kat situlah tercetusnya macam mana nak memudahkan perempuan makan jagung cup tu. Jadi hasil daripada tu boleh dimanfaatkan oleh semua jantina dan sebagainya. Nampak tak? Hasilnya dia skala kecil aja, simple dia cara nak makan jagung je. Tetapi dia telah membuat satu inovasi yang memudahkan manfaat bukan kepada sesetengah pihak saja, golongan perempuan saja, tetapi lelaki boleh, orang tua boleh, kanak-kanak pun boleh manfaatkan itu. Nampak? Apa yang saya nak pointkan kat sini adalah lakukan perubahan dengan skala yang kecil. Jangan terlalu obvious sangat, terlalu besar sangat kita. Macam seolah-olah kita nak selesaikan masalah dunia lah. Maksudnya buat-buat saya tunggu jagung tu siap dan sebagainya. No, kecil-kecil dulu. Seterusnya, luaskan dan pelbagaikan pendekatan. Analisis beberapa hasil percubaan agar pengembangan idea dapat diluaskan. Biasanya kita akan buat ini adalah design 1, design 2, design 3, design 4, seterusnya. Ini penting. Okay? Ini sangat penting. Saya kena fikirkan jangan hanya ada satu plan tetapi 2 dan 3. Okay? Ini penting. Jangan terus direct kepada satu. Tak apa, satu dah ada. Okay, stop kat situ. Satu. Yang kedua, kita fikir-fikir, ini yang kedua, plan kedua. Okay, buat lagi satu plan ketiga. Ada 3, katalah ada 3 prototype ataupun 3 design ni. Yang bagusnya bila kita ada 3 perkara elemen ni, apa pengalaman saya dan saya aplikasikan bila mana saya keluarkan dengan 3 design, 3 cara untuk menghasilkan sesuatu, saya telah menggabungkan apa kelebihan design 1, apa kelebihan design 2, apa kelebihan design 3, digabungkan jadi satu yang terbaik. That's why fundamental konsep asas ni kena ada. Jangan fokus kepada satu saja. Buat design 1, design 2, design 3. Hasil daripada 3 ini dah buat, duduk bersama-sama brainstorm dengan tim ataupun kita punya pembacaan dan sebagainya. Gabungkan kelebihan yang design 1, 2, 3 jadi satu yang terbaik. Ini konsep dia. Okay? Jelas And then terima maklum malam. Mengatur semula idea berdasarkan maklum malas. Ini memang selalu saya buat. Apa yang saya buat, saya suka sharekan benda ni kecil-kecil dekat dalam kelas saya. Bila saya dah buat sesuatu, saya share. Saya nak minta feedback. Feedback. Saya tak nak apa yang saya hasilkan ini tidak memenuhi cita rasa. Tadi saya dah beritahu dah. Basic atas tadi. Kan? Tidak memenuhi cita rasa. Tidak memenuhi pasaran. Tidak memenuhi kehendak. Jadi saya kena test. Sebagai contoh, saya dapat satu idea untuk buat pentaksiran baru PDPR. Saya dapat idea daripada mana? Saya dapat idea daripada grassroots guru-guru. Bila saya dapat ketika saya punya sharing session saya pada minggu lepas hari Sabtu, dia kata, apakah satu konsep pendekatan yang terbaik dalam mentaksir PDPR? Murid-murid untuk PJ ni. Macam mana ni? Dekat Padang tak nampak dan sebagainya. Apakah konsep elemen pentaksiran yang terbaik? Bila saya buat satu survey menggunakan Mentimeter, simple aja. Rata-rata kata konsep yang terbaik adalah melalui pemakaian.
So, saya ambil pendekatan pemerhatian tu, saya buat inovasi saya berkaitan instrumen pentaksiran pemerhatian, systematic observation dalam nilai pendidikan jasmani. Nampak? Ini konsepnya. Apa tujuan maklumlah, jangan takut dikecam. Kalau takut dikecam, jangan buat inovasi. Ini konsep saya. Kita buat apa-apa, contoh saya bagi session ni pun ada orang yang marah. Oi, kenapa you bagi ni? Dia lebih bagus dan sebagainya. No, this is sharing session. Sharing session bukanlah salah satu perkara ataupun mendapatkan maklum balas bukanlah salah satu perkara penetapan. Tetapi kita nak pilih option. Option mana yang terbaik dalam menghasilkan sesuatu perkara yang terbaik. Jelas So ini 4 konsep asas yang selalu saya tanamkan kepada diri saya tanamkan kepada diri student-student saya dalam menghasilkan sesuatu. Bila mereka ada 4 elemen konsep asas ni, insya-Allah mereka dapat melaksanakan sesuatu. Jelas konsep asas? Boleh saya teruskan? Ada soalan? Belum lagi? Okey. Okey, seterusnya. Hari ni sangat beruntunglah sebenarnya saya sharekan model instruksi. Apa itu model instruksi? Okey, model instruksi inovasi. Model instruksi merupakan panduan dalam menghasilkan sesuatu alat, sistem ataupun modul atau pendekatan yang dapat meningkatkan kualiti dan memberi kesan kepada masyarakat dan organisasi. Okey, kenapa? Sebab model instruksi ini mempunyai fasa-fasa yang perlu dipatuhi bagi memastikan hasil yang diharapkan mencapai objektif dan matlamat yang ditetapkan. Saya rumuskan di sini macam mana? Saya rumuskan apakah yang perkara yang penting sebelum kita nak bina rumah. Kita nak buat rumah ni, kan? Apa yang penting sebenarnya? Agak-agaknya apa yang penting? Saya nak bina rumah ni, apa yang penting? First step sekali apa? Jangan cerita pasal duit lah. Duit kemudian nak saya faham duit tu penting. Kalau tak bina rumah, duit tak ada kan. Sekarang ni apa yang penting? Yang penting adalah apa dia? Tapak, plan. Bagus. Tapak plan Plan dia. Plan rumah tu penting. Jadi kita buat inovasi, dia kena berpandukan pada plan. Mesti ada plan. Jangan Ada buat tanah. ada tanah semua Okey, saya conclude di plan lah. Plan sebab dalam plan tu dia ada contoh buat rumah ada sizing berapa, sesuai tak dan sebagainya. Sama juga dengan buat inovasi. Hari ni saya buat inovasi banyak tetapi saya tidak contohnya reflect diri sendiri. Kita buat inovasi tetapi kita mengabaikan model ini. Sebab model ini sebagai guide kita. You nak buat apa-apa inovasi tak ada masalah berdasarkan konsep asas tadi. Tetapi jangan terus buat sekiranya anda tidak ada model instruksi yang menjadi panduan ini. Sebab panduan inilah yang akan memberikan kesan. Sama ada kesan baik ataupun sebagai panduan supaya kita ni terarah. Nanti sebab kita terarah, maksud saya apa? Terarah, tahu mana satu fungsi, mana satu lompong-lompong dia, kita dah sampai tahap mana ni penting kat kita. Kan? Saya gunakan juga model-model ini kepada student-student master saya, PhD saya ke. Kenapa? Saya dapat tahu dah. Dia jumpa saya, dia pakai model apa. Contohnya dia banyak nak buat pentaksiran lah, modul dan sebagainya. Saya kata, you dah sampai step apa? Sebab dalam step control lah dia pakai PDCA kan. Dia ada step-step dia. You dah sampai tahap apa. Jadi saya tahu dia jumpa saya, dia dah sampai tahap kata develop. Baru develop je. Dia tak boleh nak move kepada next step. Saya tahu dia punya konsep dia. Jadi secara keseluruhan, hari ni petang ni cukup 3. Saya bagi konsep asas 3 aja. Model instruksi yang boleh diguna pakai dan ia sangat besar pengguna. Kan? Pertama model UPSI Izuan 2017 memang dah tentulah dan saya sharing kan, saya pakailah model saya buat pada 2017 UPSI. Kenapa UPSI? Sebab Universiti Pendidikan Sultan Idris ke? Ya, sebab saya menghargai UPSI ini, tapi ada maksud dia nanti saya tunjukkan. Kedua, model PDCA. Model PDCA. Okey. Seterusnya adalah model AD. Ini model AD biasa kita guna pakai, tapi saya nak tunjukkan kenapa model ini yang saya pilih dan saya nak suggestkan ianya sangat mudah diikut oleh guru-guru ataupun pengamal pendidikan jasmani. Dan saya suka Okey, UPSI. Model UPSI Izuan 2017. U understanding, P problem statement, S strategi, I intervention. Ingat tadi saya dah kata apa dimaksudkan model instruksi. Model instruksi adalah panduan kita nak buat sesuatu. Pertama, dalam fasa, dia mempunyai fasa. Kalau UPSI ni, UPSI.
Fasa you understanding, fasa problem statement, fasa strategi dan fasa intervensi. Kita tengok satu-satu fasa understanding. Faham dan menguasai dengan konten atau topik yang ingin dikaji. Kita sudah semestinya nak buat satu inovasi. Tadi saya kata kalau kita minat tentang kecergasan, aktiviti kecergasan, kita kena faham, kita kena menguasai dulu. Kita kena faham dengan kita punya bidang itu yang kita minat tu. Itu dulu. Okay, dah faham. Yang kedua baru kita masuk next step. Next step ni adalah problem statement. Apa isu utama? Berserta justifikasi bahawa isu tersebut perlu diatasi. Saya ada bagikan 3 soalan. Apa isu dia? Dalam problem statement 1, contohnya problem statement yang pertama, apa isu problem statement itu? Yang kedua, apa amalan semasa? Sekarang ni buat apa? Macam mana amalan semasa ni? Apa sekarang punya praktis ni? Yang ketiga, rujukan kita tu di mana? Apa maksud rujukan? Rujukan ni tak semestinya teori, tak semestinya kajian lampau, tapi dia juga boleh buatkan apa? Contoh, saya nak buat inovasi alat bantu mengajar. Saya gunakan laporan jemaah Nazir, contoh. Laporan jemaah Nazir di Mesir dia kata apa? Guru menggunakan lebih menggunakan buku teks daripada alat bantu mengajar. Nampak tak? Jadi saya dah dapat dah kat situ ada dia punya rujukan utama yang memerlukan saya menyelesaikan ataupun memperbanyakkan alat inovasi tersebut. Nampak? Ni sebagai contoh macam mana saya nak linkagekan di antara tu. Ada juga surat perkeliling ikhtisas. Ada juga 21st century. Dia kata student centered. Jadi problem statement saya nak bina alat bantu mengajar yang lebih berfokuskan kepada, berpusatkan kepada pelajar. Okey. Seterusnya, strategi. Apa strategi dia? Mengusulkan beberapa inisiatif. Ingat tak tadi fundamental? Kalau ingat balik, strategi apa? Kita bagi dulu, designkan beberapa contoh. Tapi konsep saya, low cost, high impact. Saya memang tak suka membazir. Okay, jangan, kalau kita buat prototype, cari dulu bahan-bahan yang sedia ada, yang boleh berada di sekeliling kita dulu. Jangan, ataupun cari barang yang mempunyai kos yang rendah, tetapi mempunyai impact yang besar. Ini saya tanamkan. Sebab dalam kelas saya KPD 3016, kaedah pengajaran teknologi dan pentaksiran, dia ada satu inovasi yang dia kena buat. Jadi konsepnya low cost high impact. Ini yang saya terapkan. Yang mana ada 3 design tadi. Buatkan design 3, dia punya design 1, design 2, design 3. Kita tengok yang terbaik dengan berkonsepkan low cost high impact. Itu S, strategi. Yang terakhir adalah intervensi. Kajian rintis berskala kecil bagi mendapatkan maklum balas. Ini yang saya katakan tadi. Saya memang mendapatkan maklum balas daripada sama ada sampel ataupun pelajar ke, panel pakar ke, ataupun melalui apa? Kita boleh dapat ni, komunikasi personal. Contoh, saya ada buat satu alat. Alat saya untuk pendidikan khas. Saya tak tahu ada tak cikgu pendidikan khas kat sini. Saya buat alat untuk nak mengurangkan kos, tidak boleh pergi ke mana? Pergi ke gym. Nak pergi ke gym, nak bina alat. Alat tu, alat yang dumbbell lah katakan. Kan berat dan sebagainya. Kan? Berat dan sebagainya. Tetapi contoh dumbbell kita nak tengok apa? Bicep dengan tricep kan? Contohnya. Bicep. Nak training tu. Jadi saya buat satu alat, diri dekat atas plate besi. Lepas tu saya letak getah side tepi. Dia boleh buat pelbagai jenis aktiviti dalam alat tersebut. Saya buat untuk pendidikan khas. Kenapa pendidikan khas? Kak saya mengajar pendidikan khas. Saya tengok pendidikan khas sangat unik. Siapa yang boleh fokus kepada pendidikan khas, saya sangat satu perkara inovasi yang sangat novel. Sangat bagus. Dia nak pegang pensel pun jatuh. Ada segelintir pendidikan khas. Murid-murid ni pegang pen jatuh dan sebagainya. Tak kuat. Jadi saya nak bina kekuatan dia. Jadi dia pijak dekat plate besi tu. Lepas tu ada getah di sisi. Dia akan pakailah. Jadi bila saya tanya, dia pakai alat saya tu, saya tanya dia, okey adik, apa yang adik rasa? Tahu tak apa dia cakap? Dia rasa sejuk. Terkejut saya. Sejuk? Macam mana pula sejuk ni? Dia pijak plate saya. Lepas tu, dia pegang getah di side kan. So, dia macam resistant band lah. And then, dia punya otot akan berfungsi lah, bergerak lah, kira macam latihan di situ. Tetapi saya bawa situ untuk dapatkan maklum balas intervention ni. Tetapi dia kata disejuk. Saya memang tak boleh fikir dan kat situ saya nampak ilmu Allah sangat luas. Bahawa
Seorang yang macam mana boleh mengajar saya bahawa sejuk tu kat mana? Sejuk tu di kaki. Sebab dia pijak, dia tak pakai stokin, tak pakai kasut, dia pijak kat pelik besi tu. Rasa apa? Rasa sejuk. Nampak tak? Saya mengajar kat saya bahawa jangan kita buat inovasi perlu melihat seremeh-remehnya kita kena lihat. Sebab orang yang fail itu, dia merasa berpelbagai angle, pelbagai sudut, pelbagai segi. Okey? Boleh Okey, ini model UPSI. Senang je. Cikgu boleh ambil saya punya ni, cikgu ikut je saya punya konsep. Pertama understand ni dulu apa yang nak kena buat. Saya dah bagi dah dia punya DO, definisi operational tu. Bagi setiap bahasa tu apa kena buat dan sebagainya. Boleh Satu. Yang kedua, saya nak suggestkan cikgu pakai PDCA cycle. Ini biasa kita buat audit, memang kita pakai ini. Kan kita run plan, do, check, act adalah model 4 langkah untuk melakukan perubahan sama seperti lingkaran tidak ada akhir. Maksudnya dia tak ada penjuru pun, dia bulat je. Kalau tak ada dia akan balik semula, berbentuk bulat. Dan kitaran PDCA harus berulang kali untuk meningkatkan untuk peningkatan berterusan. Okey, plan. Apa kita kena plan tu? Tetapkan matlamat penambahbaikan, meramalkan apa yang akan berlaku, rancang kitaran siapa, di mana, apa dan bagaimana. Tentukan data yang akan dikumpulkan. Ini perkara-perkara urut, macam analisis. Kita kena analisis dulu keperluan-keperluan ini. Nak buat sesuatu, kalau siapa yang menggunakan modul PDCA, kita kena apa? Kita kena buat analisis ini masa di fasa plan. Analisis dulu. Analisis dari segi bukan sahaja problem statement tetapi dari segi keperluan semasa, keperluan pasaran, keperluan cita rasa dan sebagainya. Siapa yang akan terlibat dan sebagainya. Lepas tu do. Apa yang di fasa 2 apa kita kena buat? Kita menjalankan rancangan, mendokumentasikan sebarang masalah seperti yang dihadapi dalam analisis kematian dan kumpulkan data. Jadinya hasil daripada plan tadi, analisis tadi, kita ambil pick up, kita susun agar ia jadi satu dokumen ataupun pernyataan yang standard hasil daripada analisis kita di plan tadi. Dah kumpulkan dekat sini dan jadi satu dokumen yang kekal bahawa yes, inilah perkara yang mendorong saya nak buat inovasi tersebut. And then saya check, menganalisis sepenuhnya data, membandingkan ramalan data, meneliti pembelajaran. Maksudnya hasil daripada apa yang standard ni kita baru tengok, kita baru semak berkaitan dengan alat yang kita yang buat tadi, sama ada alat ke sistem ke, kita semak balik, meneliti adakah dia memenuhi objektif yang nak kita selesaikan. Okey, yang seterusnya act, mengamalkan. Maksudnya barulah kita wujudkan benda tu. Perkara itu diwujudkan, alat itu diwujudkan, sistem ke modul ke diwujudkan berdasarkan complete dia tadi. Plan, apa tadi saya kata, kumpulkan dulu, analisis dulu maklumat. Hasil daripada maklumat, masa fasa do, kita dokumenkan, jadikan dia teratur. Yang keutamaan. Memang betul isu banyak, tetapi kita carikan isu yang utama tu disatukan supaya dia dapat satu kumpulan data yang mantap. Seterusnya kita check. Kita check apa? Kita tengok kepada adakah ianya bersesuaian. Masa fasa check bersesuaian dengan sekarang ni. Dengan semasa punya keadaan ni. Sesuai tak? Boleh tak dia dibuat? Dan seterusnya yang act tu kita wujudkan, kita tonjolkan alat tersebut, wujudkan, kita nyatakan, kita zahirkan dan kita realitikan benda perkara-perkara itu. Itu di dalam fasa act. Boleh Ini adalah model PDCA. Okey, saya akan kalau ada yang nak tanya nanti, saya habiskan satu lagi, nanti saya bagi tanya untuk model satu lagi. Okey, last kali model AD. Saya tahu AD ni adalah satu benda yang sangat mudah, yang sangat cantik, dan saya untuk makluman pun saya buat PhD saya tu pakai model AD. Sebenarnya lah, saya suka sangat model AD sebab dia dah sangat detail. Saya buat dulu model pentaksiran. Saya pakai AD. Saya tahu ada lagi yang banyak-banyak boleh pakai. Tetapi kenapa saya suka masa fasa analyze ni, kita nak analyze, memperjelaskan masalah, mengenal parti sumber, saya dah highlightkan poin-poin penting, menentukan penyelesaian masalah. Masa analisis kita bagi semua sekali maklumat berkaitan problem statement kita, teori-teori, apa amalan semasa, kan kita analisiskan perkara-perkara yang perlu sebelum kita nak buat sesuatu inovasi kita. Itu analisis. Kan? Yang kedua kita design. Apa yang kita design? Antara elemen di dalam fasa reka bentuk, design ni termasuklah menulis siapa yang hendak disasarkan. Siapa sasaran kita?
Analisis pembelajaran. Maksudnya analisis pembelajaran apakah kita punya prosedur kita nak menjalankan pembelajaran tu ataupun kita nak menyampaikan sesuatu perkara bagaimana ianya dapat disampaikan dengan mudah, dengan teratur dan sistematik. Menulis objektif dan item ujian, memilih sistem penyampaian dan menyusun atau pengajaran. Ini masa design. Kita designkan dulu. Dia macam storyboard. Ya, ingat ni, ayat mudah je, storyboard. Tulis storyboard. Belum buat lagi, tetapi storyboard macam catat alih ke kan. Buat catat alih lah, catat alih ke storyboard. Tulis dulu apa yang kita nak hasilkan dari segi siapa sasarannya, objektif apa, kan, bagaimana approach dan sebagainya, storyboard dia. And then pasal seterusnya adalah di develop, merangka proses. Ni yang saya katakan tadi, merangka ke proses dari segi kandungan dia macam mana. Kalau orang tu buat instrumen pentaksiran, bagaimana bentuk borangnya, bentuk melintang ke, bentuk menegak ke, landscape ke, potret ke, apa konten-konten, ada maklumat am ke, maklumat khusus ke, skala dia macam mana, kita nak tengokkan dia. Ada tak unsur teknologi diintegrasikan ke dan sebagainya. Itu masa develop kita dah kena tunjukkan berdasarkan storyboard, extract daripada design tadi, pasal design di-extractkan menjadi perkara tu nyata, nampak depan mata kita. Ni plan dia, ni bentuk dia, ni reka bentuk dia. Okay? Seterusnya kita buat implement. Kalau ayat senang dia macam kajian rintis atau kajian tindakan. Melaksanakan kajian tindakan untuk penyesuaian dan penambahbaikan. Biasanya ni kita akan bagi pena-pena pakar lah. Semak, pena pakar ataupun pengamal. Contohnya kita buat alat bantu mengajar pendidikan jasmani tingkatan 1. So bagilah budak pelajar tingkatan 1, murid tingkatan 1 tu untuk menggunakan alat bantu mengajar kita. Dan juga di sini saya hanya suka sangat data ini ada 2. Satu, data murid kita kena ambil sebab dia feel. Yang kedua, data guru. Sebab yang mengguna pakai adalah guru. Guru tu sendiri yang mengajar menggunakan alat kita, dia yang mengajar. Jadi ini perkara-perkara yang saya lihat memberi kesan kepada respon ataupun maklum balas untuk meningkatkan kualiti alat kita tu. Okay, seterusnya evaluate, membuat penilaian sama ada dalam bentuk formatif, temubual atau rakaman. Ini keseluruhan data collection kita secara total. Hasil daripada kita buat kajian rintis tadi, kajian tindakan sikit, lepas tu kita nilai keseluruhan bila mana kita dah nak collect data lah. Maksudnya kita dah guna pakai. Kita dah guna pakai alat tersebut, kita nak dapat lagi penambahbaikan. Saya akan tunjuk nanti antara projek yang saya buat daripada satu produk kepada satu produk. Penambahbaikan bentuk tu macam nanti saya tunjukkan alat yang saya dah buat. Boleh model edit? Okey, seterusnya. Ini yang keempat. Okay, yang keempat adalah borang penilaian. Ni biasanya rata-rata, tolong self check. Saya dapat ni, memang banyak dah pertandingan yang saya masuk ataupun banyak juga perkara yang saya dah buat. Borang penilai inovasi ini dari segi keaslian dia, kebolehgunaannya, status idea ataupun seterusnya keempat, kebolehpasaran idea atau inovasi dan kerjasama industri. Doktor tak nampak kecil ya. Kecil Sekejap. Saya stop Okey, sekejap Okey, nampak tak? Nampak tak? Hello? Boleh? Nampak tak? Nampak. Borang Nampak. inovasi. Nampak. Okey, nampak. Okey ni nampak Saya harap nampak lah. Ni antara Nampak. ni 5 perkara tunjang pertama kriteria penilaian inovasi kena ambil. Cikgu dah buat, kena tulis. Saya inilah satu masalahnya, kita tak ada dokumen pun. Kenapa saya buat ini satu standard kepada semua student saya? Bukan student saja, saya pun saya akan buat. Saya buat je satu borang ni, nama apa, lepas tu abstract ni adalah keseluruhan. Alat ini untuk apa? Tidak lebih daripada 200 patah perkataan. Okey. Dan keaslian ni saya menjawab, keaslian idea 30%. Ini kebiasaannya. Kalau dalam pertandingan inovasi, ini perkara yang dilihat. Kebiasaan ni dilihat dan saya pun nak tengok kualiti saya punya inovasi. Ini 5 perkara saya mesti ada.
Kan selalunya yang kerjasama nombor 5 tu memang selalunya tak ada lah. Sebab apa tak ada? Sebab benda baru yang kita wujudkan. Kan, tetapi dia tak ada isu pun. Kalaulah kita dapat gunakan kerjasama ni dengan sekolah. Contohnya, saya buat projek ni di sekolah. Saya menggunakan untuk sekolah saya sendiri yang mengguna pakai. Yang kerjasama industri tu kan, pendidikan sekolah lah pun boleh. Sebab kita nak tengok ada tak hubungan. Ataupun kita nak buat guru-guru panatia daerah. Katalah daerah Mualim. Ada guru panatia kan, guru-guru pendidikan jasmani. Kita mengguna pakai kerjasama dengan PPD. Kerjasama tersebut dalam untuk melihat sejauh mana alat tersebut di-share tak dengan yang lain. 5 perkara ni keaslian, kebolehgunaan idea, status idea, ini yang penting. Nanti saya tengok status tu. Kebolehpasaran idea, kerjasama industri. Okey, lakaran gambar ni 3D, pandangan depan, sisi dan atas. Okey. Selalunya saya kalau nilai produk-produk, saya akan ni saya tambah deskripsi ni. Saya saja tambah. Saya akan buat sikit tanda self check. Saya punya ni, idea asas-asas dipatuhi dan dilaporkan tak? Saya akan self check. Maksudnya dia menjawab tak idea ni? Contohnya di bawah kriteria keaslian idea kan ada 1, 2, 3, 4 idea baru, keaslian idea, kreativiti, keunikan. Dia ada tak asas-asas ni? Dilaporkan tak perkara-perkara yang seperti dinyatakan dalam setiap kriteria ni? Ini penting. So cikgu, kalau cikgu ataupun kita, you all buat inovasi, jawab ni. Saya dah tuliskan dah dalam ni. Jawab, you all jawab dia. Jawab. Contohnya kebolehgunaan inovasi, kegunaan dalam misalnya masalah. Jawab. Macam mana dia boleh buat? Idea inovasi relevan ke tak? Jawab. Tolong menjawab dari segi apakah sub-sub yang diperlukan, yang perlu dijawab berdasarkan maklumat-maklumat kecil yang saya bagi ni. Saya akan buat sini. Ni saya dah buat deskripsi, rumusan kesediaan produk ni. Saya dah buat dah. Jadi you all check, just tick aja. Tick aja. Pertama dari segi idea ni, kedua permulaan inovasi. Ada tak prinsip asas dipatuhi sehingga aplikasi praktikal dapat dikembangkan? Kenapa saya kata permulaan inovasi? Prinsip asas tadi saya kata dah. Ada tak model yang you pakai? Pertama isu dia kan, model apa? Apa you punya plan tadi? Nampak tak? Sebab tu saya letak supaya you all self check sendiri. You all buat alat ni ada tak mengikut protokol-protokol ini? Bukannya dia diri dengan sendirinya. Lepas tu kata, oh dah banyak dah inovasi saya buat. Tetapi sedangkan you all tak apply kan apa teorinya, model ni pun susah. Okay? Pengujian komponen. Sama ada ujian mamak ataupun komponen ni saya kata tadi. Sebab tu saya minta menggunakan model instruksi. Sebab dalam model instruksi dia ada test kan? Kajian rintis kajian tindakan. Nampak tak? Ada tak sikit bukti kajian data-data ni yang kita dah buat? Okey, pembangunan prototype, macam mana bentuknya? Mudah ke tak dan sebagainya. Okey, ini perkara-perkara ini memang kena ada. Nak tengok buktinya, bentuknya tu macam mana. Bukannya cakap secara subjektif dan ia ni cakap dengan harapan orang faham apa yang kita nak. Tak ada. Okey, ujian alfa. Ini penting prototype ditunjukkan dalam peristiwa operasi. Ujian alfa ni bukan apa pun, dia lebih kurang macam you punya pandangan sisi depan dan sebagainya. Kalau saya, sebab saya dah tahap untuk menjual, komersialkan, nanti saya tunjuk alat saya ada selepas ni. Saya tunjuk alat, sebab alat tu bila saya buat alat bentuk storyboard, game board dengan tahap boleh takut budak-budak tercekik makan benda kita punya komponen dalam game tersebut kan ada kan. Sampai tahap tu saya kena memikirkan. Itu dah tahap komersial lah. Dan saya nak tengok benda ni sesuai untuk berapa tahun. Saya kena kaji lagi. Nanti saya sembang kat bawah tu. Ada slide seterusnya. Ujian beta, reka bentuk lengkap, diuji dan peristiwa yang sebenar. Maksudnya gunakanlah. Kalau you all pakai standing broad jump. Contohnya buat alat standing broad jump. Kenalah pakai standing broad jump tu. Diuji tak benda tu, ujian tersebut kepada student ataupun sasaran kita tu. Pensijilan terbukti berfungsi dalam keadaan yang diharapkan dan juga dia kena. Pensijilan ni saya buat apa yang macam IP tadi. IP tadi. Status produk tersedia untuk kegunaan komersial. Ini sebenarnya saya hanya bagi saja deskripsi ini supaya anda nak melihat kalaulah buat sesuatu inovasi tersebut, semua perkara-perkara ni telah ada, dah ditanda. Bagus. Maksudnya ada, tanda ada.
yes, you masuk pertandingan. Saya boleh garanti insyaAllah boleh dapat gold medal. Percaya kat saya, yakin kat saya insyaAllah. Tapi dengan harapan, question mark kat sini, orang yang menilai tu orang bidang. Orang bidang. Kalau dia bukan bidang, dia problem. Ada sikit problem lah. Nanti saya sembang. Kenapa saya cakap macam tu? Faham Ni borang dia. Simple dia borang. Kita buat. Okay, seterusnya. Ni yang terakhir yang saya lihat. Hak cipta dan komersialan. Okay. Hak cipta dan komersialan. Kenapa? Okay. Pertama sekali, saya nak lihat sesuatu alat yang kita buat, kita kena daftar kepada MyIPO. Perbadanan Harta Internet Malaysia. Pertama. Saya nak tunjukkan macam mana komersial. Jangan membabi buta. Pertandingan banyak orang buat. Saya tengok juga IPG yang kena buat. Bagus, saya suka sangat inovasi-inovasi ni. Kalaulah saya orang industri, saya datang, saya tak ada pun perkara-perkara ni, problem. Orang tiru, you jangan marah. Sebab you all tidak protect you punya alat. You nak buat lah satu perkara yang susah. Kalau tengok tadi saya sharekan dengan modelnya, dengan elemen-elemen yang perlu kita tengok ni, dengan borang yang kita senarai semak ni tadi, bukan senang nak menghasilkan. Kan? Jadi jangan simply saja. You senang-senang, jom masuk pertanding. Oh, no. You kena lengkapkan dulu. Pertama, kalau kita rasa susah nak MyIPO, saya tunjukkan nanti memang agak susah. Saya lama tau, hampir 2 tahun saya baru dapat. Saya buat sendiri. Susah ni. Nanti saya tunjuk kesukaran saya. Lepas tu tak ada masalah. Saya boleh gunakan alat saya ni berapa lama? 10 tahun. Saya punya IP ni. Kedua, melalui penerbitan. Artikel. You terbitlah artikel. Alat dah buat, ini bentuk namanya buat artikel. Sebab tu, kalau perasan saya suka buat artikel yang simple-simple, tetapi anak inovasi ni bukan penyelidikan yang betul-betul ni, tak. Sebab tu saya semuanya artikel, penyelidikan dan inovasi. Saya buat satu borang instrumen pentaksiran. Jadi inovasi saya, borang tersebut. Borang tersebutlah hasil keluarnya. Saya nak keluarkan benda itu aja. Saya fokus kepada penerbitan nak keluarkan borang itu. Bila saya dah ada ni, salah satu komersialan. Hak cipta dan komersialan tu ada di situ. Terusnya media sosial. Jangan anggap media sosial ni tak penting. Penting. Kan? Contohnya buat alat, you publish dekat YouTube. Kenapa? Sebab untuk buat MyIPO, dia ada satu sistem pattern search. Pattern search ni dia macam turn and in lah. Turn and in kan? Kalau siapa yang buat degree master PhD kan dia masuk sistem thesis tu kan, dia akan semak. Sama. MyIPO pun dekat pattern search, dia tengok dah keluar ke belum, dah keluar ke konsep tu. Nampak? That's why kalau rasa susah sangat, kita pergi publish kat media sosial. Tak apa. Buat cantik, siapa yang buat kan? Masukkan dalam YouTube dan sebagainya. Seterusnya, persetujuan sumpah. Kita mati stamp lah. Kan, lembaga hasil, kita stamp, kita masukkan kat situ. Ini antara 4 perkara yang saya lihat boleh diguna pakai untuk protect terlebih dahulu. Kalau rasa MyIPO susah, rasa media sosial senang, you publish dulu. Siap. Kalau rasa, alamak, bos dah alamak, dia kata bos dah nak paksa juga kita masuk ni. Penentu suruh kita masuk pertandingan ni, dah tak boleh terdesak dah. Tolong publish dulu di mana-mana 4 perkara ni. Kalau MyIPO susah, buat penerbitan. Kalau penerbitan susah, masukkan ni. Ada satu lagi saya terlupa. Satu lagi kat penerbitan ni boleh buat poster. Poster. Poster pun boleh, lepas tu you publish. Make sure you publish. Okay, ini saya kata tadi MyIPO. Ni MyIPO. Saya nak tunjukkan susahnya saya. Kenapa saya kata susah? Saya usahakan tahun 2015 baru dapat ni. Saya buat apa? Hari ni saya bocorkan rahsia sikit lah. Kenapa? Saya buat alat bantu. Kalau pasal kenapa Dr. Izzah kejap banyaknya alat dia keluar. Dia tak fikir ke pasal IP. No. Sebab saya dah buat trademark ni. Methods and apparatus for interactive learning included in class 9, kelas 9 ni. Saya patentkan logo ini. Apa fungsinya? Fungsinya saya tak penat. Selama ni saya buat dulu, saya main buat aja. Saya tak fikirkan langsung pasal ni, dan bila saya nak buat, pihak pengurusan yang ni nak tengok apa you search, apa you punya IP, dah hantar belum, harta intelek ke apa. Saya rasa kalau macam ni berat saya ni. Jadi apa yang saya buat ini. Saya patentkan trademark ini. Jadi apa-apa alat yang saya buat berkaitan dengan method and apparatus interactive learning dalam pengajar, alat pengajar, saya masukkan logo ini. Nampak tak strategi saya? Jadi saya susah
sekali saja. Tetapi bila saya ada logo ini, saya boleh buat macam-macam saya buat. Di bawah @educate games. Nampak ini strategi saya. Hari ni saya kena share. Kenapa share? Saya akan bertunjuk nanti slide seterusnya. Kenapa lah Dr. Izzuan bagi bocorkan rahsia dia ni selama ni dia banyak menang dan sebagainya. No, saya nak share dengan anda semua. Hari ni kenapa saya nak share ada sebab. Okay, seterusnya. Orang semua cakap buat artikel susah. Saya sangat mengakui artikel susah. Okay, saya tengok rakan-rakan sifu-sifu saya ada ni. Dr. Siti ada, Dr. Raibah ada. Dr. Raibah, Dr. Siti kita ada student kita galakkan mereka menulis artikel. Saya tunjukkan ni, saya tak ada share pun langsung dengan artikel ni, jangan risau. Tak ada, tapi saya suka sangat artikel-artikel ini kerana artikel ini dia indeks dia era. Saya tengok ramai rakan-rakan, Dr. Izairi ada sini, Dr. Razak ada, Dr. Junaidi ada sini, dengan pensyarah semua. Ini era 7 hari bekerja. Kenapa saya belajar, saya cari di manakah. Hari ni saya bagi je, tak kisah. Saya bagi je. Sebab KPI macam saya, pensyarah kalau UPSI, kalau macam saya kena publish orang satu yang berindex paper setiap tahun. Saya pun tak ada isu. Saya boleh bagi saya punya berdasarkan ini. Dia punya tim-tim ni. Tema-tema bagi fokus bagi artikel-artikel jurnal. 7 hari bekerja je, insyaAllah ada respon. Ini saya tolong. Hari ini memang saya sharekan. Kalau ada kebaikan, doakan saya supaya Allah Ta'ala mudahkan isteri saya. Hari ini saya punya niat, doakan saya sama kalau betul, bagilah isteri saya sihat. Sebab tu hari ini share, saya kata kalau adalah kebaikan sebab hari ini niat saya, tolonglah mudahkan kesihatan isteri saya. Okey, apa berbalik kepada sini? Kenapa? Saya share dengan anda, kalau susah sangat artikel, doktor, tak semua orang boleh buat artikel. Saya tahu, memang tak boleh. Tapi jangan risau, you buat ni. Ini indeks era, ada sikit dia punya level dia. Bukan sekadar berwasit je. Kadang-kadang saya tengok orang buat pergi present, saya suka bagus, suka present conference, saya suka sangat. Tapi di manakah artikel itu? Hanya sekadar berwasit. Bukan saya nak mengatakan berwasit tak bagus, tak, bukan. Tetapi dia punya penilaian kita, kalau contoh macam saya universiti, dia nak tengok berindeks. So you buat ini, you hantar terus dekat sini. Dia akan submit your paper to journal ni. Nanti you tulis, you type lah, saya bagi journal, dia tak ada satu format yang standard bagi. Jadi cikgu ke apa you boleh buat artikel elok, kalau rasa susah nanti you PM saya macam mana nak buat, saya akan ajar you insyaAllah boleh, tak ada isu pun. 3 artikel yang sangat bagus untuk kita punya inovasi, sebab inovasi ni dia terhad sikit, dia tak ada kajian yang empirical yang terlalu banyak, data analisis sebagainya, dia hanya tengok 3D dia. Tetapi bila you publish kat sini, insyaAllah dalam tempoh 7 hari akan dapat respon. Jelas Ini strateginya. Saya bagi yang mudah. Boleh appealkan. Kalau dah dapat sekali, bolehlah Dr. Tini, Dr. Raibah yang dekat sini boleh bagi share dekat student degree kita, student master kita, student PhD. Please, ini saya punya contoh paper, you buat. Masukkan aja. Data-data you dah ada. Hantar kat sini. InsyaAllah 7 hari bekerja. InsyaAllah 7 hari bekerja akan respon. Tak ada masalah. Ini yang saya buat. Student-student saya pun kalau PhD saya setahun, dia buat PhD dengan saya, 3 artikel wajib. Conceptual, pembentangan data dan juga yang akhir. Okey, terusnya melalui poster. Habis poster ni nak tulis apa? Poster ni you publish, buat dia simple-simple tapi you publish. Apa konten dalam poster? Ni, rujuk balik kat sini. Ni, keaslian, nampak tak, kebolehgunaan, status idea dan 5 perkara ni you masukkan dalam poster. Okay? Nampak tak? Masukkan dalam poster dan you publish. Kalau rasa nak buat artikel tu terlalu berat lah kan ni, buat poster. Tulis je apa you punya highlight. Saya tunjukkan, ini semua bukan saya buat ni, ini saya student yang buat. Student-student buat, saya tunjukkan macam ni, dia pun bangganya dia hasilkan sesuatu. Okey, seterusnya media sosial. Gunakan media sosial. Publish je. Saya pun takut juga sebenarnya. Kan? Jangan, itulah, media sosial ni kena tahan maki, tahan dikecam dan sebagainya. Contohnya kan, ni saya buatlah satu ikatan dan simpulan. Masa ni saya belajar kat ACAP. Lepas tu dia cakap macam mana, kena buat assignment. Bila saya tengok, baru saya tengok. Bila once you masuk dalam berkaitan dengan inovasi, saya buat ajar ikatan dan simpulan. Kenapa ikatan dan simpulan? Ikatan dan simpulan agak susah nak ajar. Kalau lah, contohnya saya facilitator dulu, facilitator sukan. Nak ajar budak tali ni, 5 orang seorang faci. Tak boleh tengok semua. Jadi saya kena buat video je tengok satu-satu.
Jadi saya buat inovasi berkaitan dengan sistem ini, bagaimana nak buat belajar ikatan dan simpulan dalam. So, masuk dalam media sosial dia pun telah dapat ataupun dikira sebagai ada di IP kan di situlah, maksudnya telah dipublishkan dalam media sosial. Boleh? Jelas? Okay. So, yang terakhir dari saya sharekan gambar-gambar. Ini saya buat yang saya buat lah, saya buat alat simple-simple je, mungkin semua gelakkan saya. Ya, ingat fundamental. Buat sesuatu dalam skala yang kecil. Saya meremajakan, ayat dia saya meremajakan alat dulu permainan kita zaman saya tak tahulah zaman-zaman sekarang, zaman-zaman anda ada lagi, zaman-zaman orang lama-lama memang tentu ada lah. Kita main lidi sate tu kan. Kalau mak bapak kita beli sate, lidi tu kita tak buang, kita basuh. Kita main. Saya menggunakan meremajakan permainan tersebut, menggunakan learning proses pengajaran yang mana ada 6 ni adalah berdasarkan soalan-soalan mengikut taksonomi Bloom. Aras-aras soalan. Macam ni cara mainnya. Ni ada dadu, ni ada lidi sate yang ada 6 warna. Setiap dadu ni, warna tersebut mewakili aras tersebut. First step ambil dadu baling. Katalah kena warna hijau kan. Hijau, katalah hijau tu aras analisis. Dia ambil lidi sate buat macam biasa. Dia taburkan, dia kena ambil lidi warna hijau tanpa terkena lidi lain. Kalau kena dia tak boleh jawab soalan. Sama dia konsep dia, tetapi apa elemen educationnya adalah soalan tersebut. Kalau dia dapat berjaya, dia dapat markah dan sebagainya. Ini yang kita buat. Saya buat ni alhamdulillah dibelilah. Saya dah komersialkan alat ni. Saya buat untuk SPM. Alhamdulillah inovasi. Sebab saya dah memikirkan untuk komersialan. Saya bukan tak boleh nak buat inovasi, saya boleh buat inovasi, tetapi bila saya nak buat inovasi, saya terpaksa dalam kepala otak saya kena fikir saya nak jual. Saya tak boleh dah nak sekadar ada je, so what, dah tak boleh. Tapi saya tak nak cikgu-cikgu yang ada di sini putus asa. You kena buat sampai satu tahap, nanti you akan fikir macam ni. Tadi saya kata, kenapa perincian kecil-kecil pun saya kena ambil kira. You tengok ni, ada tahap umur berapa, ada dia punya question, warning dia dan sebagainya. Saya kena fikirkan dan elemen lucu, tidak boleh tajam dan sebagainya. Semua perkara-perkara ni perlu diambil kira bila mana kita nak go kepada komersial. Sebab tu tengok educate ni ada. Nampak tak pattern? Okay, satu. Kedua, cap color interaktif. Okay. Kalau perasan, dulu kita ada buat permainan mastermind kan, yang warna-warna kan. Teka warna apa kalau tengok kat sini, yang sebelah kanan sekali ni, yang ada kuning, biru, merah, hijau, ini kan, ini tempat yang kita letak. So orang lain akan teka sama warna apa. Siapa yang betul, kalau katalah merah, kedudukan merah tu betul dengan merah yang terselindung tersebut, maka dia dapat jawablah soalan tersebut. Kalau dapat markah. Dua perkara saya buat game board. Ini dinamakan game board. Game board macam saya Dina, macam apa. Tapi apa konsepnya? Saya meremajakan dengan nafas baru dengan memasukkan elemen education dalam saya punya inovasi ini. Okey, seterusnya ni roommate. Roommate sangat. Tengoknya alat saya teruknya. Apa teruk sangat ni? Kan? Ini memang saya macam nak gila lah. Masalah ni saya bukan orang engineering dan sebagainya. Tapi apa yang saya buat Iwan Digital Measurement ini adalah alat untuk standing broad jump. Kalau tengok prosedur, dulu teknikal kalau kita buat standing broad jump, kita kena pakai kapur. Dr. Tini ada sini kan, orang ketegasan, orang pengukuran ni ada. Kita letak kapur dekat sini, dekat kita ni tapak kasut, kita lompat, lepas tu kapur kat mana ada kat sini, kita akan tanda berapa nilai dia. Nampak tak? Cuba tengok dekat prosedur pelaksanaan yang kaedah teknikal tu. Kan orang A ni dia lompat, kan, and then yang measurer ni, orang yang menilai dia tengok berdasarkan kapur. Kan, tetapi saya transform. Saya kata dah pengarut dah ni, kita nak ubah supaya kita nak ke arah student centered. Student tu boleh nilai sendiri. Saya buat alat ni. Alat ni letak alat sini kat sini. Yang ini dia lompat, dia tu measure kat sini. Berapa dia punya jarak. Nampak tak? Saya buat apa? And then ada pula tanya, ini sebenarnya 2.0. Perasan tak ini? 2.0. 1.0 saya pakai bateri. 2.0 saya terpaksa pakai solar sebab panel tu tanya saya. What is dia punya go green teknologi yang saya embedkan dalam inovasi saya.
Ni bila saya pakai teknologi ni, konsep alat-alat ni, saya baru ke arah, bukanlah baru, saya dah banyak dah buat ke arah teknologi ni. Tapi saya sekarang dah dapat satu partner saya baru di Fakulti Sains dan Matematik. Saya punya kawan, dia memang pakar bidang solar. Jadi saya pakai solar. Kalau perasan solar ni, solar yang lampu biasa je dekat rumah tu kan. Lampu biasa. Jadi saya ubah, saya buka ni, saya masukkan elemen solar. Jadi kalau dia pakai pun dia boleh. Orang kata berapa jam, saya dah nilai dah. Dia boleh pakai 2 jam. 2 jam terus tak ada masalah. Lepas tu dia akan convert pakai balik pakai bateri. And then saya pakai sistem apa? Saya pakai sistem infrared. Kenapa sistem infrared? Berapa jauh dia boleh detect? No. Sistem infrared adalah sistem keboleh balikkan. Jadi saya kena letak penghadang kat tengah ni. Dia lompat dari jarak, dia macam sistem pantulan. Orang lompat dia akan turun detect. So ini yang saya buat. Saya tengok, betul lah. Ini packaging saya lah. Saya pentingkan bukan sekadar hasil saja, tapi package saya nak menarik. Kerana apa? Kerana konsep saya senang. Kalau hari ni saya lapar, saya nak pergi makan kat kafe. Betul Betul. Saya nak pergi makan kat kafe. Tapi saya tengok lauk nasi campur, kan nasi dah ambil. Lauk-lauk banyak ni kat atas meja. Lauk-lauk kan, berpelbagai lauk. Apa yang makan dulu? Adakah kita rasa setiap lauk tu? Tak. Yang rasa dulu adalah mata kita. Menyelerakan lah lauk ni. Wah, sedap lah. Kita tengok dulu. Jadi saya punya anggapan, saya punya falsafah, teori saya bahawa apa yang saya buat, mata itu perlu memainkan peranan yang sangat bagus. Sebagai contoh, semua kawan saya tahu, Rizwan ni punya slide kalau pengajaran semua berkala mala. Kan? Awak boleh tengok lah kan? Mahal ni kala mala ni semua. Sebab saya punya konsep, you punya mata mempengaruhi selera tak selera you nak teruskan atau tidak. Konsep saya tak tahu orang lain macam ni. Sebab tu saya terapkan dalam inovasi saya, you nak buat sesuatu, jangan buat cincai-cincai. You kena pastikan you punya finishing cantik, packaging you cantik dan sebagainya. Ini menarik minat untuk orang nak tahu lebih lanjut. Okey jelas. Okey, ni antara saya punya kejayaan lah. Saya invent, usia cipta alat pengukuran dan sebagainya. Kan, ini antara keratan akbar yang saya ada. Dan ini saya kata tadi, jaringan industri. Alhamdulillah saya ada 2 company jaringan industri saya. Bukan senang nak buat, susah. Saya dapat dengan Mastech Solution dan juga Masa Creative Enterprise. Sebab mereka ni, saya buat joint venture dengan mereka. So kalau ada alat, macam contoh saya ada alat jual 2 tadi cap CCI dengan acoustic tadi. Saya dah jual dah benda tu. Saya buat mass. Saya pensyarah. Saya bukan penjual. Jadi kalau orang tu nak dengan saya, dia kena pergi industri. Saya dah bagi kelesen lah ataupun kebenaran kepada dia untuk perbanyakkan dengan perjanjian-perjanjian saya. Jaringan industri sangat penting. Itu yang saya buat. So kenapa hari ni saya sharekan. Kenapa hari ni Dr. Izzuan baru nak share setelah 1 dekad? Jawapannya setelah 1 dekad. Setelah 10 tahun saya belajar, saya congkil, saya cari ilmu, saya belajar, saya cari ilmu, saya kaji, masuk pertandingan banyak-banyak ni semua. Setelah 10 tahun perlibatan antarabangsa ke bangsa universiti, saya dapat 3 anugerah khas. Total saya kira semua. Sebenarnya banyak gambar-gambar ni tapi saya nak banyaklah saya tak simpan pun. Saya dapat 15 gold, 9 silver, bronze 8. Saya try and error sehingga kan satu tahap saya nak student-student saya dia buat lebih baik pada saya. Kenapa sharing saya ni? Tuan-tuan adalah orang yang first time saya share. Saya tak pernah share dengan orang lain pun. Setelah 1 dekad 10 tahun penglibatan saya dalam inovasi ni, dalam pendidikan terutama dan pendidikan jasmani dan sains sukan. So ni antara kejayaan saya berbanyak lah dalam intervensi semua. Dan saya juga kerap juga bagi dekat luar negara terutama Yogyakarta, dengan Aceh pun banyak juga saya bagi untuk cikgu-cikgu seluruh Indonesia bagaimana cara nak buat inovasi ni. Kan orang cakap, Wan kenapa kau ni senyap je? No, ni bukan senyap. Saya tak nak orang tanya saya tak dapat jawab. Sebab saya rasa ilmu saya sangat kritik. Tapi hari ni saya nak bantu. Saya nak share dengan anda semua bahawa inilah hasil ni. Hasil terima kasih kepada Ibu Kandung Sri Budiman. Terima kasih kepada cikgu-cikgu saya yang ada kat dalam ni yang banyak bantu saya. Okey, saya buka kepada soalan. Sebelum saya habis ni, saya nak buka kepada soalan.
Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Buat saya buka soalan kepada cikgu-cikgu. Ada apa nak tanya? Doktor, Okey, Haslina. macam mana kita Mhm. nak kata nak ubah mindset kita ni, sebab bila kita fikirkan tentang inovasi ni kadang-kadang kita rasa sesuatu yang agak susah. Jadi macam mana kita nak ubah kita punya pemikiran tu? Yang Okey, pertama cikgu. sekali tu. Cikgu kenalkan kejap nama cikgu. Cikgu dari mana? Background dari sekolah Okey. apa ke apa? Okey. Nama saya Siti Haslina binti Muhammad Shah. Okey. Saya dulu pun pelajar UPSI juga. Okey. Okey, Dr. Tini tu pun kawan saya. Sekolah mana sekarang? Saya Sekolah mana? posting pertama sekali di Bagan Serai lah, Sekolah Menengah Kebangsaan di Bagan Serai. Okey, so sekarang ni saya dah berkhidmat di IPG di Sultan Abdul Halim, kampus Sultan Abdul Halim. Okey, cuma itulah sekarang ni saya cuma bila kita diminta untuk buat inovasi dan sebagainya, satu benda halangan dalam pemikiran kita itu adalah susah. Mungkin itu yang mengganggu. So macam mana kita nak pecahkan benda tu? Okey, cikgu, untuk pertama sekali ni pengalaman saya. Saya tahu kadang-kadang bila orang suruh buat sesuatu tu, kita perlu ada minat. Pertama minat lah. Untuk memupuk minat, jangan tengok perkara yang kita tak minat. Maksud saya, tengok diri kita dulu. Saya selalu terapkan diri saya bahawa saya punya bidang ni kaedah pengajaran, metodologi dalam pengajaran dan ni. Jadi kalau cikgu punya bidang itu, cikgu minat katalah minat dalam alat bantu mengajar. Cikgu fokus kat minat tu, penguasaan konten tu dulu. Saya faham alat bantu mengajar tu luas. Kecilkan sikit, skalakan kecilkan. Cikgu ni memang hebat dalam permainan bola jaring. Contohnya, ambil bola jaring tu dulu. Menguasai konten, tengok falsafah, konsep asas tu. Menguasai konten terlebih dahulu. Bila konten kita dah menguasai, kita jangan takut untuk lihat. Saya yakin cikgu dah mengajar pun lebih daripada 10 tahun. Dalam 10 tahun mengajar bola jaring, dah dapat tahu dah tengok apakah dia punya problem statement dia, apakah dia punya isu-isu yang timbul. Nampak tak? Kat situ. Macam mana nak memecahkan halangan, jangan masuk orang punya bidang terlebih dahulu. Masuk dulu apa sebenarnya yang kita kuasai terlebih dahulu. Itu je kekuatan kita. Bila kita dah ada, orang tanya kita, kita boleh jawab. Saya dulu sama macam cikgu. Saya takutnya masuk inovasi. Saya takut apa? Saya takut orang tanya saya macam-macam yang saya tak boleh jawab sebenarnya. Betul tak? Ada tanya. That's why kalau kita menguasai satu konten, cikgu dah faham konten tersebut, cikgu tak ada isu pun cikgu nak menjurus ke arah inovasi yang cikgu nak hasilkan. Jadi, untuk menjawab soalan cikgu, kuasai konten. Bila kita kuasai konten dan kita boleh melihat apakah isu dalam konten yang kita kuasai itu, tak ada pun halangan untuk kita teruskan for the next step. Sebab next step ni cikgu boleh tengok saya punya model-model tadi. Untuk follow je. Sebab dalam masa yang sama cikgu telah melengkapkan, tu ayat dia. Telah melengkapkan berdasarkan step by step berdasarkan saya bagi tadi. Okay? Boleh cikgu? Okay, terima kasih. Ada soalan lagi? Boleh. Terima kasih doktor. Okey, ada soalan lagi? Ramai yang ni. Ramainya sini-sini saya, cikgu-cikgu saya pun ramai ni. Ada soalan? Okey, sekejap kita tengok ada ke yang nak tanya dalam ni. Okey, ada tak dalam soalan? Soalan ada tak? Tak ada kat soalan, kat chatting kalau rasa malu nak tanya, boleh tanya dekat ni. Okey, ada. Faham tak ni? Faham Simple Simple tak? Rasanya mudah tak? Okey. Okey, kalau rasa tu, okey saya nak saya akan share nanti bahan-bahan ni, insya-Allah rekod pun ada, cikgu boleh ambil, cikgu dah boleh. Nanti saya punya universiti akan email terus kat cikgu. Okey. Dan kalau tak ada apa-apa, insya-Allah for the next time siapa yang nak tanya saya ataupun ada, saya dah bagikan nombor telefon saya semua ada kat dalam tu.
So saya minta cikgu-cikgu nanti tolong tolong boleh tanyalah apa-apa yang cikgu tak faham dengan nombor telefon saya. Sekejap, saya tunjuk satu lagi. Okey. Sekejap nanti cikgu lepas dah habis nanti saya punya universiti akan bagi. So cikgu akan dapat sijil 9. InsyaAllah sijil ni akan terus direct kepada email cikgu. Saya pun buat sistem. Cikgu nanti saya Tasha akan bagikan satu link di sini. Cikgu isi link tersebut, nanti cikgu terus automatik cikgu akan dapat. Okay? Cikgu akan dapat ni lah. Sijil ini akan terus di-emailkan kepada cikgu. So nama betul-betul ni, jangan salah. Nama betul. Bila saya dah end live ini, bermaksud cikgu diberi masa selama 10 minit untuk isi sikit dia pun. 10 minit untuk nanti dia automatik sebab saya dah sistemkan benda ni. Sepanjang 10 minit dia akan tutup. Untuk apa? Untuk hantar sijil. Okey, saya rasa setakat itu saja dulu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey. Saya ini daripada Persatuan Sains Sukan dan juga Pusat Dunia ucapkan terima kasih kepada semua. Ni sikit ada sekiranya cikgu-cikgu nak menyumbang kepada tabung PSSK Prihatin Persatuan Sains Sukan dan Pelatihan. Cikgu bolehlah tengok kepada skrin yang tertera ni, cikgu boleh sumbang ke sini. InsyaAllah Persatuan Sains Sukan akan membuat lagi. Kenapa Persatuan Sains Sukan? Kerana Persatuan Sains Sukan untuk maklumat dia minggu lepas dia dah buat satu PDPR amalan terbaik PDPR. So hari ni pun bersama-sama dengan Persatuan Sains Sukan buat amalan inovasi dan insyaAllah selepas ini dia ada kreatif pedagogi. So jangan tertinggal. Kreatif pedagogi dalam pendidikan. Ada 8 kreatif pedagogi yang ada. Yang baru lah. Baru ataupun saya tak tahu baru ke tak, tetapi saya rasa baru yang boleh sesuai dengan PDPR kita. Dan yang terakhir adalah pentaksiran alternatif. Okey, dan insyaAllah pada akhir bulan 31 hari bulan 6 insyaAllah, kalau saya tak salah 31 hari bulan 6 akan ada seminar perkongsian amalan terbaik pendidikan jasmani 3 negara, Malaysia, Indonesia, Thailand. Okey, saya akan jadi moderator kepada cikgu-cikgu, tengok macam mana negara tu buat. Cikgu boleh tanya dengan mereka. InsyaAllah kita akan buat yang tu, kita akan buat live nanti insyaAllah. Okey. So ini sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. Ini sekiranya cikgu WhatsApp untuk menyumbang, cikgu sumbanglah kepada ni untuk membantu kita punya student-student yang terkesan dengan pelbagai lah, contohnya COVID, ada bencana dan sebagainya untuk dikongsikan bersama. Okey. Kalau rasa tak ada apa-apa lagi, saya rasa itu saja. Terima kasih. Nanti Tasha, saya mohon untuk untuk bagikan link kat ruangan chat ni, jangan keluar dulu, ambil dulu ruangan ni sebab tu yang penting. And then saya mohon semua sekali boleh tak buka ni, buka Allahumma salli Muhammad, buka kamera, kita ambil gambar sekejap. Tasha? Oh, Cikgu Izan pun ada MRC Bentung. Ni senior saya, Elmi, Cikgu Elmi pun ada. Elmi. Elmi, what's up Elmi? Okey, siapa ambil Tasha, ambil gambar Tasha? Sama Ayub. Ya, Olympian, steady. Oh, ramai Kamu Ayub. Okey, Tasha boleh ambil gambar Tasha? Kena screenshot ni. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, dia ada buat slide ni Tasha. Ada 2 slide ni Tasha. Steady ni. AV Arau. Ada Ayub. Ni handsome. Okay, lagi sekali Okey. Zakuan mana? Ambil Zakuan. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, itu saja. Terima kasih daripada saya. Mohon maaf kalau terkasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah cikgu gunakanlah ini sebaik-baiknya. Ada masalah bagi tahu, insyaAllah boleh direct, ada nombor saya, boleh guna pakai. Sekian saja daripada saya. Terima kasih atas sokongan. Kita jumpa lagi insyaAllah pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Dr. Izwan. Sorry. Terima kasih Prof. Prof. Yep. Ambil. Tanah Wan. Jangan lupa ambil link tu. Okay, thank you very much. Sama-sama. Tahniah Izwan.
Terima kasih. Oh, hebatnya Dr. Tini. Tahniah Dr. Izwan Syaril. Okey, apa tu? Kau Kak Wani. Okey. Semua senior-senior saya ni. Saya tengok Mak Syah pun ada Coach olahraga MUA. Hebat ni. Mantap, mantap. Mi macam Pak Lebay lah ni. Dahsyat lah Mi. Janggut makin panjang ni tu. Link sijil tadi ada dekat ni. Ni ada dalam grup WhatsApp. Dia kata link sijil. Boleh bagi link sijil lah Mak. Dia masuk tak ni? Link sijil ni ada kat dalam grup. Okey, kalau ada masalah nanti dekat dalam grup tu ada yang email kan, ada nama Tasha tu. Boleh direct kat dia sebab dia yang nguruskan apa? Sijil berkaitan dengan sijil cikgu. Link sijil nak ambil kat lah. Dalam tu lah, WhatsApp. Tak, sijil tu akan direct email. Sebab tu kena jawab kat link tu. Dia akan automatic. Dia sekejap je. Once bagi dia akan open system, cikgu akan dapat. Selepas setengah jam tu insya-Allah cikgu dah boleh buka email dah ada dah. Jadi email tu kena email yang betul lah, jangan email tak boleh buka.